Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa ta'ala dapat diteruskan lagi pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili. Masih lagi membicarakan bab yang pertama, fasal yang keempat pada menyatakan perut. Setelah kita sama-sama mengikuti penjelasan daripada pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili, berhubung tentang angkara kebinasaan perut. Perut akan membawa kebinasaan. Telah dikemukakan kepada kita di antara kebinasaan perut, yang pertama, menghumbankan empunya perut itu ke dalam api neraka. Kebinasaan yang kedua, empunya perut yang tergamak makan makanan haram, makan daripada sumber yang haram, minum minuman yang haram, minum daripada sumber yang haram, tertegah, terhalang daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita akan lihat seterusnya, apakah dia angkara yang ketiga, angkara perut, yang membawa kepada kebinasaan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Yang ketiga, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhah itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan, dan jika mengerjakan ia akan dia kebajikan, nescaya tiada diterima daripadanya, dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wafat pada tahun 200 Hijrah, menjelaskan mardudatun la tuqbalu, mardudatun ditolak, la tuqbalu dan tak diterima. Apabila seseorang itu makan makanan yang haram, makan daripada sumber yang haram, minum minuman yang haram, minum daripada sumber yang haram, mardudatun, khawatir, ditolak kebajikan amal yang dilakukan, amal kebajikan, amal saleh, amal ibadah itu mardudatun, khawatir, ditolak, la tuqbalu dan tak diterima sama sekali. Maka sebab itu dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili, nescaya tiada diterima dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Keterangan ini berdasarkan hujjah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat
daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wadh-dhama'u. Artinya, berapa banyak daripada yang mengerjakan sembahyang malam itu tiada ada baginya daripada sembahyang yang telah dikerjakan, melainkan sekadar berjaga malam sahaja. Dan berapa ramai daripada yang menjalani ibadah puasa tiada ada baginya ganjaran daripada ibadah puasa, melainkan lapar dan dahaga. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yuqbalullahu salatam ri'im fi jawfihi haramun. Artinya, tiada menerima Allah subhanahu wa ta'ala akan sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya yang haram. Adapun baik, kita berhenti dulu setakat perbahasan ini sebelum dilanjutkan lagi perbahasan yang seterusnya. Berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga kenyataan daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menyatakan kepada kita betapa ramai yang mengerjakan ibadah, sama ada bangun malam sia-sia sahaja, begitu juga yang menjalani ibadah puasa sia-sia sahaja. Kenapa? Kerana dalam perutnya ada makanan yang haram, begitu juga makanan daripada sumber yang haram, begitu juga minuman yang haram, begitu juga minuman daripada sumber yang haram. Maka amaran keras daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memastikan bahawa apa yang ada dalam perut manusia itu adalah yang benar-benar halal dan daripada sumber yang halal. Kiranya yang ada dalam perut manusia itu yang haram, begitu juga daripada sumber yang haram, mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tak diterima amal yang telah dikerjakan. Wal'iyazu billah. Ya, baiklah, untuk menjelaskan lagi perkara ini, datang persoalan, kenapa begitu sekali? Maknanya apabila dalam perut manusia itu ada makanan yang haram, minuman yang haram, begitu juga sumber makanan dan sumber minuman yang haram, tak diterima, ditolak, menunjukkan bahawa kebencian Allah, kemurkaan Allah kepada hamba-Nya yang tergamak, meletakkan dalam perutnya
perut seseorang itu makanan, minuman yang haram, makanan, minuman daripada sumber yang haram, kemurkaan Allah, kebencian Allah, sebagaimana yang kita jelaskan, maknanya Allah benci, Allah murka kerana sama sekali makanan haram, minuman haram itu sebagaimana yang Rasulullah jelaskan hadis sebelum ini, ianya akan menumbuhkan dalam tumbesaran manusia itu darah daripada makanan dan sumber makanan, minuman dan sumber minuman yang haram. Apakah yang akan dihasilkan? Yang akan dihasilkan dua, darah dan daging yang akan membina tumbesaran manusia. Baik, dalam bahasa Arab, makanan yang terbabit dalam tumbesaran manusia disebut al-ghaza. Alif, lam, ghin, zal, alif, hamzah. Al-ghaza. Alif, lam, ghin, zal, ghaza. Al-ghaza. Al-ghaza membawa erti makanan yang menghasilkan tumbesaran tubuh badan manusia. Dengan kata lain, ada makanan yang sekadar manusia mengambil kesedapan dan kelazatan, tapi dia akhirnya menjadi hampas begitu sahaja. Nak jelaskan di sini. Tapi ada makanan yang apabila dimakan, dia akan menjadi kepada sumber tumbesaran tubuh badan manusia dan menjana tenaga kepada tubuh badan manusia. Sebab itu Imam Al-Ghazali kategorikan, Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah. Dah 900 tahun yang lalu. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan makanan ni ada 3 kategori. Yang terbaik adalah makanan yang terus dimakan, tak perlu dimasak, tak perlu disanak, tak perlu direbus, tak perlu dibakar, tak perlu disalai, tak perlu, terus dimakan. Itu adalah buah-buahan. Maka Imam Al-Ghazali mencadangkan, makanlah buah-buahan ketika perut kosong. Bukan makan buah-buahan selepas makan makanan. Imam Al-Ghazali cadangkan yang terbaik kalau nak makan buah ni waktu perut kita kosong. Kenapa? Kerana nilai buah ni adalah makanan yang terus dimakan. Punca orang makan durian memudaratkan kerana nasi pun dimunta ke darah juga, durian pun dimunta ke darah juga. Dia buah-buahan ni, jangan salahkan buah-buahan,
Kerana itu adalah makanan yang teristimewa. Berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan dalam Al-Quran kelebihan buah-buahan. Ya. Yang kedua, kategori kedua, makanan yang perlu dimasak. Makanan yang perlu dimasak, makanan yang perlu direbus, makanan yang perlu digoreng, makanan yang perlu dibakar, makanan yang perlu disalai, barulah dimakan. Maka manusia merasai kesedapan, keenakan. Dan inilah dia yang lazimnya menjadi makanan ruji, makanan asasi mengikut penduduk setempat. Inilah dia makanan yang akan menghasilkan tenaga dan terlibat dalam tumbesaran tubuh badan manusia. Buah-buahan dia lebih kepada nilai-nilai istimewa, nilai-nilai kekuatan, tenaga, kecerdikan yang bahasa standard disebut vitamin. Vitamin. Ya. Adapun kategori ketiga adalah apakmu perasa makanan. Dia bukan daripada makanan yang asli, tetapi mungkin diambil daripada perahan buah-buahan ataupun ambil daripada unsur-unsur makanan tu. Jadi makanan tu yang boleh disimpan dalam tin apa semua, dan akhirnya dia menjadi perasa makanan. Jadi perasa makanan ni dapat rasa dia lah, tapi dia tak terlibat dalam tumbesaran. Baik, yang kita lihat hari ini, manusia lebih berminat kepada perasa makanan. Ya, pun begitu, untuk manusia menjalani hidup tumbesaran, sememangnya keutamaannya kepada kategori yang kedua, tumbesaran. Baik, dalam menjelaskan perkara ini, perlu dinyatakan apa yang pernah Walid jelaskan dulu. Keterangan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Izzuddin Abdul Salam berhubung tentang roh. Ada dua jenis roh dalam tubuh manusia. Zat roh Allah jua yang maha mengetahui, tetapi sifat roh yang manusia tahu tak banyak. Sifat roh itu ada dua. Yang pertama, roh panca indera, ruhul yaqadzah. Yang kedua, roh yang disebut nyawa, ruhul hayah. Baik, pun begitu pernyataan Asy-Syaikh Izzuddin Abdul Salam, Asy-Syaikh Al-Imam Izzuddin Abdul Salam ini tokoh tabi'in, tidak begitu masyhur. Yang masyhurnya, kita bukan nak bahas tentang zat roh Allah jua yang maha mengetahui. Kulir ruhu min amri rabbi. Ya, itu yang Allah perakukan dalam Al-Quran. Yang kita nak jelaskan di sini, ulama ada berbeza pendapat tentang sifat roh. Kalau tadi dua jenis sifat roh, ruhul hayah, ruhul yaqadzah, nyawa dan panca indera. Kali ini pendapat yang masyhur malah sering dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Uthman
Al-Khawbawi, wafat pada tahun 1223 Hijrah. Dah wafat 200 tahun yang lalu. Mengambil keterangan daripada Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah, bahawa roh ini ada 3 jenis roh. Maknanya berbahasa tentang sifat roh tu ada 3. Yang pertama sultaniyah, disebut ruhus sultaniyah. Sultaniyah, roh yang menguasai fikiran dan perasaan manusia. Roh yang menguasai fikiran dan perasaan manusia disebut sultaniyah, dengan istilah ruhun sultaniyah. Baik. Yang kedua ruhaniyah. Yang pertama sultaniyah, roh yang menguasai fikiran dan perasaan manusia. Yang kedua disebut ruhaniyah. Ruhaniyah. Ruhaniyah maknanya roh yang ada di dalam dada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sering sebut dalam Al-Quran sudurin nas. Sudurin nas, dada manusia. Fisudur, dada manusia. Maka dalam dada manusia ni ada roh, iaitu namanya rohaniyah. Ya. Dan setakat itu yang boleh dijelaskan. Mungkin kita bayang, kalau gitu roh tu angin ke? Allah yang maha mengetahui. Tapi sifat dia begitu. Roh yang ada dalam dada. Dalam dada. Dalam dada manusia. Maka ianya merangkumi, dalam dada manusia ada apa? Jantung. Dalam dada manusia ada apa? Hati, paru-paru, limpa, buah pinggang. Begitu. Yang penting dalam lingkungan dada, bawa lah ke perut. Dengan kita kata lain, organ. So itu kita tahu OKU, organ kelenjar tisu. Baik. Manakala yang ketiga OKT, organ kelenjar tisu. Tu OKU tu orang kurang upaya. Yang ketiga disebut jasmaniyah, roh jasmaniyah. Roh jasmaniyah inilah yang ada pada kita kata darah, daging. Antara darah dan daging, antara darah, daging dan urat-urat saraf, disebut ruhul jasmaniyah. Jadi apabila kita ni makan daripada makanan yang haram, begitu juga sumber yang haram, sudah pastinya ianya akan mempengaruhi ketiga-tiga roh ni. Mempengaruhi ketiga-tiga roh ini. Sama ada roh jasmaniyah, begitu juga roh rohaniyah, begitu juga roh sultaniyah. Ini yang sebab itu disebut dalam bahasa Arab al-ghaza, iaitu makanan yang akan menyebabkan atau makanan yang menghasilkan tumbesaran tubuh badan manusia. Kerana tumbesaran
tubuh badan manusia ni ada kaitan tentang jasmani dan rohani. Ada kaitan tentang jasmani dan rohani. Jadi dari kanak-kanak sampailah dewasa, pemikiran kanak-kanak dah berbeza dengan pemikiran orang dewasa. Perasaan, cita rasa kanak-kanak dah berbeza dengan perasaan dan cita rasa orang yang dewasa. Jadi dengan kata lain, kalau sebut tumbesaran, dia akan melibatkan jasmani, rohani. Bukan jasmani sahaja yang menjalani tumbesaran, rohani juga menjalani perkembangan tumbesaran. Ia melibatkan roh jasmaniyah, roh ruhaniyah, begitu juga roh sultaniyah. Membimbangkan apabila tumbesaran rohani dan jasmani itu daripada makanan haram, makanan sumber yang haram, minuman yang haram, minuman dari sumber yang haram, maka syaitan menguasai roh. Sama ada roh jasmaniyah, roh ruhaniyah, roh sultaniyah. Nak jelaskan di sini, kalau kita kata bagaimana syaitan boleh menguasai jasmani, kita sukar nak fikir. Apa yang dia nak kuasai pada jasmani? Kerana syaitan tu sendiri, dia bukan jenis jasmani yang kita nampak. Dia adalah jismun latifun. Dia jasmani tapi jenis yang halus, yang sukar kita nak perjelaskan. Jismun latifun. Ya. Tapi sebenarnya syaitan itu menguasai ketiga-tiga roh. Roh jasmani yang sememangnya ada pada tisu dan kelenjar tubuh badan manusia. Begitu juga roh yang ada pada dalam dada manusia, merangkumi jantung, paru-paru, limpa. Begitu juga apa yang disebut usus. Baik. Apatah lagi melibatkan hati sanubari, iaitu fikiran dan perasaan. Fikiran dan perasaan ni ada roh, iaitu sultaniyah, roh yang menguasai fikiran dan perasaan manusia. Jadi apabila roh sultaniyah itu menjadi lubuk syaitan, sememangnya syaitan meracuni fikiran dan perasaan manusia. Wal-i'yazubillah. Sebab itu maknanya orang yang makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, begitu juga sumber yang haram, menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kerana dia menyediakan dalam dirinya lubuk syaitan. Syaitan menguasai. Sebab itu mengakhiri nak cerita, sebagaimana yang dulu Walid ada cerita, baginda Nuh alaihi salam ketika checklist dalam di atas bahteranya, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Tiba-tiba baginda Nuh alaihi salam mendapati seorang lelaki tua, kesejukan menggigil, berada di hujung dek, di hujung
kapal. Maka baginda Nuh alaihissalam rasa simpati dan berjumpa dengan lelaki tua yang menggigil menggeletar. Lelaki tua cuba melarikan diri. Akhirnya dia tak dapat melarikan diri. Baginda Nuh alaihissalam menyekatnya dan bertanya, kenapa engkau berbuat sedemikian? Kenapa engkau melarikan diri dalam keadaan kesejukan? Siapa engkau sebenarnya? Maka lelaki tua menyatakan, ana iblis. Aku ini iblis. Marahnya baginda Nuh alaihissalam dan menyatakan, ukhruj ya adu Allah. Keluar wahai musuh Allah daripada bahtera aku ini. Maka iblis menyatakan, pada hari ini tak ada siapa yang boleh menyelamatkan diri melainkan berada di bahteramu. Aku iblis pun untuk selamatkan diri aku perlu berada di bahteramu. Kerana Allah dah berfirman, la asimal yaum. Pada hari ini tak ada siapa pun yang dapat menyelamatkan diri. Hatta iblis nak selamatkan diri dia, bukan naik helikopter Apache, dia kena naik bahtera baginda Nuh alaihissalam. Marahnya baginda Nuh alaihissalam. Baginda Nuh alaihissalam bertanya dengan iblis, bagaimana kau boleh menaiki bahtera aku? Walhal setiap penumpang yang menaiki bahtera aku usul periksa seorang demi seorang. Apa kata iblis? Wahai Nuh, engkau hanya menguasai tubuh badan umat engkau, tetapi engkau tidak kuasai fikiran dan perasaan roh umat engkau. Barulah baginda Nuh alaihissalam faham betapa iblis itu mampu menyelinap masuk dalam bahtera baginda Nuh alaihissalam apabila iblis ada lubuk dalam hati sanubari manusia. Dia boleh jadikan manusia ini tempat persembunyiannya. Sebab itu baginda Nuh alaihissalam tak nampak. Tak perlu persoalkan kenapa Nabi Nuh alaihissalam tak gunakan mukjizat. Scan. Scan My Sejahtera, nampak. Hey, ada iblis dalam badan kau lah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, nak nyatakan bahayanya apabila kita makan makanan yang haram. Jadi tumbesaran jasmani dan rohani kita tu daripada yang haram. Kita menyediakan lubuk tempat dalam diri kita. Kita sediakan lubuk syaitan. Kita sediakan tempat untuk syaitan menginap. Malah syaitan nanti menguasai. Dia menguasai 3 roh yang ditempatkan mengikut organ, kelenjar, tisu. Apatah lagi dikuasai minda manusia, fikiran dan perasaan manusia. Wal-i'yazubillah. Nanti kita akan bahaskan lebih lanjut lagi. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.